Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zarfan kat sini. Okey, untuk episod kali ni aku nak ceritakan korang macam mana korang nak masuk dalam sukan FPV ni, nak masuk dalam hobi FPV ni. Hobi FPV ni dia banyak benda yang korang kena belajar daripada drone tu sendiri, macam mana nak configure dia, macam mana nak control dia, macam mana nak terbangkan dia dan komponen-komponen elektronik tu semua. Okey, so untuk memudahkan korang, aku nak kongsikan korang 5 step. Okey, antara banyak-banyak 5 tu, step yang pertama ialah korang kena try cari kat Shopee remote ni, FlySky i6. So kenapa aku suruh remote ni? Sebab remote ni sangat murah nak dibandingkan remote-remote yang lain, dan remote ni capable untuk korang guna untuk flykan drone or even kapal terbang or even helikopter pun korang boleh guna remote ni. So korang, kalau aku nak memudahkan korang, so korang boleh nak cari remote ni, harganya sangat berpatutan, korang boleh tekan link kat bawah dalam aku punya IG, kalau dalam aku punya YouTube ni, kat description. So time korang beli remote ni juga, korang jangan lupa untuk beli dia punya simulator cable. Okay, so after korang dah beli remote, after dah beli simulator cable, korang pergi pergi dekat komputer, laptop, korang buka account Steam and korang beli dia punya simulator. So simulator, antara banyak-banyak simulator, antara yang aku sarankan ke korang ialah Lift Off. So Lift Off atau Freerider yang murah punya version, tapi dia mampu memberikan korang macam mana idea untuk control FPV drone. Okey, itu untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua, korang pergi cari community FPV drone dekat Malaysia yang local. Jangan pergi dekat USA punya, jangan pergi dekat Australia punya, jangan pergi dekat Indonesia punya, pergi kat Malaysia. Sebab kenapa? Kat Malaysia, dekat dalam FPV drone ni punya community, korang akan jumpa orang pelbagai, orang yang berkongsi tempat nak fly, orang yang nak fly sama kawasan dengan korang, and orang yang boleh bantu korang, dan orang yang menjual dia punya FPV drone. So untuk step yang ketiga, cari orang yang menjual FPV drone secara second hand. So apabila korang beli drone second hand kepada seorang seller tu akan timbul rasa tanggungjawab dia untuk bantu korang, untuk guide korang daripada tak boleh fly, daripada tak tahu benda, kepada orang yang boleh fly dan even repair korang punya quad sendiri. So itu step yang ketiga. Step yang keempat, korang tengok drone yang korang dapat secara second hand tu, korang belajar macam mana dia buat drone tu. So korang belajar komponen-komponen yang penting like ESC, flight controller, dia punya motor, dia punya VTX, semua tu korang kena tahu dan ambil tahu, dan search dekat internet mana yang paling murah, mana yang paling berkebolehan, dan mana yang mempunyai kualiti untuk tahan lama. Okey, itu step yang keempat. Step yang kelima, lepas korang dah tahu semua benda pasal FPV drone ni, pergi dekat Shopee, korang beli komponen-komponen tu dan korang try untuk buat sendiri. So secara tak langsung, kalau korang dah try, korang akan ada alatan-alatan seperti belakang ni, kalau korang nampak lah kan. Okay, so komponen benda-benda yang aku pakai ni, aku ada link kat bawah kalau korang nak beli macam aku punya, link kat bawah dekat description. So kalau korang akan boleh untuk buat FPV drone korang sendiri. So kalau korang ada kemahiran, korang ada kebolehan untuk korang bina korang punya FPV drone korang sendiri, korang juga ada kemahiran untuk repair drone korang sendiri. So aku nak bagi warning awal-awal, FPV drone ni dia akan crash sebab dia terbang dalam kelajuan yang sangat tinggi, dan korang as a beginner, korang akan eventually crash dalam satu jumlah yang sangat banyak kalau korang tak habiskan masa yang mencukupi dalam simulator. So kalau korang dah crash, kalau korang tak mempunyai kebolehan, korang tak mempunyai alatan untuk korang repair korang punya FPV drone sendiri, korang terpaksa pergi ke kedai, upah orang, dan korang kena bayar dia ke orang tu, korang kena habiskan masa, habiskan minyak, dan itu satu benda yang sangat-sangat leceh dan sangat-sangat menyusahkan. So itu yang aku suruh korang belajar buat sendiri, belajar repair sendiri, dan try untuk buat drone korang sendiri, korang punya personal drone, pakai korang punya komponen korang yang korang nak, okay, custom untuk korang. Okay, so itu merupakan 5 step yang aku suruh korang, 5 step. So aku harap dengan korang buat 5 step ni, korang akan dapat masuk dalam hobi ni dalam jalan yang lebih mudah, dan korang tak jumpa apa-apa kesusahan. Okay,
So itu sahaja aku rasa benda yang aku boleh kongsi kat korang. Aku harap benda ni bermanfaat kepada korang. Kalau bermanfaat, aku harap korang boleh like and share aku punya video ni kepada semua orang, supaya semua orang dapat manfaat yang sama dan semua orang yang mempunyai minat yang sama dapat masuk dalam sukan FPV ni lebih mudah. So aku harap korang dapat subscribe, bagi like and share. Itu sahaja daripada aku. Kalau korang nak follow aku dekat IG, korang boleh tekan kat bawah. Kalau korang nak follow aku dekat IG, Facebook atau YouTube, kalau korang tengok ni kat Facebook lah kan, so korang boleh tekan kat bawah. Okay, itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih.